So, bagaimana kau start dengan seni? Kau minat dengan seni apa semua? Orang kenali aku dengan Amir Morris. Morris tu sebenarnya nama kereta lama tau. So, aku memang minat benda-benda lama. Morris tu dapat daripada kereta lah, bukannya nama bapak kan. So, orang ingat memang nama bapak ke, campuran ke apa. Kalau tengok muka, memang muka Melayu betul ya kan. Memang datang daripada mana Morris kan. Start daripada benda-benda ni daripada laman sosial lah. Macam Facebook, Instagram. Dah memang lekat nama pena tu kan. So, bila buat seni pun, memang orang kenali Amir Morris ni daripada stop motion tau. First, stop motion ni aku start buat masa zaman study dulu tau, masa zaman degree. Daripada semester 1 sampai akhir tu, aku buat video assignment group di mana aku tak ada group langsung. Semua orang tak nak group dengan aku. So, daripada situ lah aku minat seni. Buat video stop motion seorang-seorang. Lepas tu bila present pun seorang-seorang. Daripada first sem sampai last sem, memang itulah group assignment seorang-seorang. Itulah timbul minat seninya. Tapi kau mula daripada video lah. Aku bermula daripada video lah sebenarnya. Nak katakan aku daripada background seni, belajar seni, tak. Diploma dengan ijazah aku dua-dua perhotelan dan pelancongan. So memang tak ada kena-mengena pun untuk buat benda-benda seni dalam bentuk digital ke. Ini just assignment yang rekod, macam berlakon. So terpaksa aku macam nak kreatifkan benda tu. Berlakon seorang-seorang lah. Berlakon seorang-seorang, rekod, semua belajar daripada YouTube. So itulah timbul minatnya daripada tahun 2012 kot start buat video-video. Dulu aku suka tengok filem tau, tengok movie lah. So dalam banyak-banyak luang masa aku yang terluang, aku akan lepak seorang-seorang kat mamak. Sebab masa tu aku duduk Kuala Selangor, belajar Shah Alam. So everyday aku ulang Kuala Selangor, Shah Alam, Kuala Selangor, Shah Alam. So aku tak dapat membuat kawan tau. So aku berkawan dengan komputer lah, laptop. So aku download movie semua kat mamak tau. So aku lepak daripada mamak tu daripada pukul 10 malam sampai pukul 8 pagi besok. Melepak download movie dekat torrent ke apa benda kan. Dan daripada situ sebab aku dapat tengok YouTube. Kan kat rumah aku duduk dengan makcik aku masa tu kat Kuala Selangor. So tak ada internet. Masa zaman tu memang zaman bukannya unify orang biasa pasang kat rumah semua. So daripada mamak dekat situ aku explore YouTube. Tengok-tengok macam ada satu video tu aku tengok ada Joe Pena kot. Dia memang buat stop motion lah. Dia buat stop motion. So aku tengok, style gila mamak ni buat kan. So aku macam nak ikut lah. Macam nak ikut macam mana boleh buat stop motion. So masa tu first minat juga sebab aku masa tu beli iPhone tau. Kan iPhone masa tu iPhone 5 lah. Masa tu orang kata mahal iPhone. Buat apa beli iPhone kan. Sebenarnya kalau aku rasa kalau aku tak beli iPhone tu, minat aku terhadap seni tak berkembang tau. Terhadap video, terhadap apa. Sebab benda tu lah sebenarnya untuk aku link dengan YouTube. Nak tengok macam mana video-video, macam mana untuk aku rekod gambar apa semua. Sebab aku perlukan sebuah kamera untuk buat stop motion kan. Stop motion satu gambar gabung, dia akan jadi pergerakan kan. Daripada situ lah sebenarnya minat. Tak rugi lah sebenarnya. Dia penyebabnya minat seni, iPhone tu dengan group assignment yang buat seorang-seorang sampai kesudah lah yang tu. Sebenarnya kalau nak diikutkan seni ni aku tak tahu pun kategori dia abstract ke konseptual ke apa kan sebelum buat seni ni. Sebab tak terdedah langsung dengan seni ni. Bayangkan rakan-rakan kalau di college pun memang dikelilingi oleh budak-budak pelancongan. Tak ada pun yang minat daripada seni. Aku tahu benda seni ni, aku pergi degree show Daniel Fuad tau. Sebab masa tu Daniel masih study dekat UiTM. Dan dia buat live show fotografi tau. So daripada situ aku tengok, sebenarnya benda ni seni ke? So aku tak tahu pun benda yang aku buat tu seni. Daripada situ terdetik, minat lah buat seni ni. Bila tengok seni, so aku dah tak ada halangan macam nak kata benda ni kategorinya konseptual, benda ni kategori moden ke apa semua. So aku tak tahu kan, so tak belajar kan. So daripada situ lah aku buat je apa yang aku rasa aku nak buat sebenarnya. Sebab sampai sudah lah kalau aku macam limit kan, benda ni tak berapa seni sangat, tak payah post. So dia akan jadi takat tu lah, kat situ je lah aku. So aku tak berani nak post kan sebab kerana dia tak seni. So itulah bagi aku, tak konseptual ke,
konseptual ke. Tapi sekarang bila aku tengok, oh kategori yang aku buat ni konseptual rupanya. Sebab jujur kata aku memang tak pandai melukis lah. So apa yang aku buat adalah benda-benda yang aku memang teringin nak buat. Sejauh mana isu semasa politik dan hal sekeliling kau mempengaruhi karya kau? Apa diri saya kalau nak babitkan sesebuah isu karya sebagai politik, jujur kata diri saya macam sedih lah dengan progres politik tu semua. Dan kadang-kadang nak membangkang pun politik. Bila kita bercakap pun suara-suara ahli seni ni nak ke mana je kan. Sebab kan macam ada artis-artis lain yang macam kalau bangkang politik dia memang betul-betul macam Fahmi Reza. Dia akan buat dalam bentuk poster semua. Tapi bagi aku nak buat sebuah seni yang happy-happy. Sebab aku macam boleh kalau orang tengok, macam kan aku rakyat biasa yang bukan jenis background seni kan. So bila orang tengok seni aku kan, boleh relate. Tak payah fikir secara mendalam. Bila tengok je, diorang akan rasa benda tu kelakar. So banyak seni-seni yang aku terapkan, even tajuk pun, tak berat lah. Semua benda-benda yang macam budak-budak sekolah boleh relate. Benda-benda isu-isu yang macam tak politik lah. Kalau politik pun, dia dalam bentuk yang kelakar. Dia tak ada bentuk yang kejam lah. Benda seni ni walaupun serius, tapi aku rasa kalau serius sangat, orang tak faham ni. So aku sebagai generasi yang macam luar daripada seni, luar daripada pembelajaran seni, aku nak semua orang boleh terima seni. Macam even mak aku yang tak tengok seni pun, tak tahu seni tu apa, bila dia tengok, dia boleh tahu benda tu macam hang ni mereseh lah Min. Mereseh ni maksudnya bukan-bukan lah Min. So maksudnya benda yang aku buat tu boleh buat orang lain, orang tua boleh ketawa tau macam dengan isu-isu. Itu sebab kau pilih kau buat karya apa? Bukan menentu pilihan tu. Bukan penentu pilihan tu salah satu dia benda tu macam real, bukan setakat terjadi kat aku je, tapi even dia kalau relate dengan orang pun orang cakap benda ni betul lah ni. Even orang boleh nampak benda yang macam yang ada satu bukan penentu pilihan tu, aku akan ada satu collage tampal macam apa benda ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi bantu pilihan. Hantaran kena banyak, kena handsome. So benda-benda tu real lah, bukannya berlaku terhadap aku seorang je. Lagi-lagi seniman, dia memang akan menjadi satu isu. Lagi-lagi kalau pergi jumpa orang tua, macam nak minang, hang buat apa? Oh saya seniman je pakcik. Oh tak nak try kerja kerajaan? Kerja kerajaan lah. So benda-benda yang macam tu tau, benda-benda walaupun benda-benda tu berat tapi dia jadi kelakar sebab kita masukkan ciri-ciri yang orang lain boleh relate lah. Karya kau Binti tu kau jadikan wang sebagai refleksi kepada wanita kan. Apa idea sebalik tu? Sebenarnya yang Binti tu macam tak sangka lah sebab tu galeri kan macam ni group exhibition ni ada temanya wanita. So aku macam fikir, uish berat ni nak bertema-tema sebab kan selalu aku akan buat apa yang aku rasa aku nak buat kan. So bila Binti kan, itu adalah satu langkah yang aku berfikir lebih jauh lah untuk aku punya macam lebih konseptual kan. So lambakan duit tu, itu je yang aku ada masa tu. Dalam bank aku ada berapa ratus je. So aku keluarkan, tukar jadi RM1, lambak je. Sebab kadang-kadang ada orang pandang wanita ni duit je kan. Apa-apa hal duit. Bang, saya nak beli lipstick. Bang nak duit. Tak kisahlah kita tak cukup duit ke apa ke. Tapi kalau side baiknya, kalau orang berfikir benda tu, sebenarnya perempuan tu adalah investment. Sebenarnya bila kita dah berkahwin, wang ringgit suami dengan wanita akan bergabung, akan membantu sebenarnya lelaki tu lebih jauh ha. Tapi tu bagi aku terpulang pada orang nak tengok. Sebab bila orang cakap wanita je, mesti orang fikir duit. Sebab diorang sendiri tu adalah duit. Sebab memang duit lah, diorang tu memang duit. Hantaran pun mahal, nak belanja pun mahal, bila ada anak pun mahal. Tapi bila tengok side yang baik, sebenarnya bila kita kahwin, orang kata rezeki lepas kahwin, ataupun yelah sebenarnya tu yang ada pepatah ke apa entah yang orang putih kata di sebalik lelaki yang hebat ada di belakang tu ada perempuan. So maksudnya itulah dia bergerak seiring lah sebenarnya. Itulah Binti tu yang sebenarnya, Zaf.
kau pun ada pengalaman buat show kat Ruang Lupa kan, Indonesia. Kau buat rock kapak kan? Ya, betul. So apa idea kau sebalik rock kapak tu? Apa yang kau cuba sampaikan dekat orang Indonesia dengan bawa rock kapak, muzik kita? Oh, okay. Adakah kau macam tersangkut macam mana diorang sangkut dengan rock kapak, sedangkan muzik kita pun evolusi kan? Sebenarnya yang rock kapak tu macam tak terfikir sebenarnya. Macam masa nak pergi ke Jakarta tu macam nak show. Tapi apa yang aku nak bawa pergi ke Jakarta ni, nak menunjukkan sebenarnya Malaysia, sebenarnya inilah keunikan Malaysia. So aku fikir-fikir, takkan nak bawa balik-balik batik wayang kulit ke apa, sebab diorang share benda yang sama tau. Muzik kita sebenarnya unik, rock kapak tu sendiri. Kenapa orang tak buat show, even kalau kat Malaysia pun tak ada artis yang bawa rock kapak tu sendiri sebagai exhibition. Memang rock kapak ni kalau kau pergi mana, masa kau kecil pun, pergi kedai burger ke, sambil bawa burger ke apa, abang kau mesti pasang lagu rock kapak, lagu Meh ke apa ke. Memang itu di mulut. Lepak tepi longkang, main gitar kan. Lagu Wings mesti nak gulung-gulung tu, nak capai tahap tu lah. Kan? Itu yang paling diorang nak aim lah kan. Kalau naik kereta pun dengar DJ Lin kan. Abang-abang lori apa semua still request lagu-lagu cintan, rock kapak kita tau. So benda tu takkan luput tau. Even kalau artis-artis sekarang pun kalau buat pun still juga ada bunyi rock kapak sendiri. So bagi aku itulah sebenarnya bunyi kita. Macam yang masih dibawa kan. So legend lah. So bagi aku rock kapak ni pun pada zaman diorang dulu pun macam struggle. Memang diorang pun zaman-zaman dulu struggle gila nak naik sebagai artis kan. Lagi-lagi zaman dulu kan. Sebagai artis aku tahu macam mana susah juga, sama juga alirannya. Aku bawa pergi ke Indonesia, tak sangka mendapat sambutan yang baik. Diorang cakap, ni Amy Search ni, lagu Amy Search. Sebab diorang masa kecil pun diorang dengar lagu tu. So diorang macam siap karaoke lagu rock kapak kat sana tau. So macam diorang macam rasa benda tu unik lah. So macam baru tak sangka gak rock kapak ni sebenarnya kat Indonesia pun di Padang Tinggi. So aku macam tak fikir lah sebab so sebenarnya apa kata putus pun aku bila buat suatu artwork tu tak fikir pun dapat sambutan ke tak dapat sambutan, asalkan niat asalnya pun sebab aku memang nak menaikkan diorang kan. Even tak ada orang macam yelah tak appreciate pendengar apa semua, tapi the next level apa yang macam orang boleh tengok imbau kembali kan. Mungkin kau punya pendapat lah tentang art scene Malaysia. Art scene Malaysia. Okey lah. Pendapat saya art scene Malaysia. So kalau saya sebagai orang kata bukan yang berbackground seniman-seniman yang lulusan daripada universiti, rasa macam segan lah nak pergi show ke apa ke. Sebab kadang-kadang fikir show pun tak banyak, orang pun tak kenal. So orang kata memang artis ni kena buat networking, like macam kenalkan. Tapi rasa kecil lah. Tapi sebenarnya diorang okey saja kan. Tapi rasa diri tu nak pergi bermingle lah, rasa macam rasa masih di kelompok orang kata segan tu. Mungkin salah saya sendiri lah, saya kena buang segan tu. Tapi itulah, bila tengok macam saya pergi ke Indonesia, dia punya scene tu kuat tau. Even makcik-makcik yang meniaga kat tepi tu, dia tahu kat situ sebenarnya ada event yang seni. Dia tahu artis-artis apa. So macam masyarakat tu sendiri dah tahu tau. Itulah sebenarnya vibe tu yang macam welcoming, yang macam yelah artis ni kena sebenarnya macam bawah sama rata. Maksudnya bukannya dah show banyak, dah terkenal, artis baru ni tak payah lah kan. So itulah aku rasa pandangan aku terhadap tu je lah. Tapi yang overall Malaysia maju je, artis-artis art scene semua okey je. Kau agak rapat dengan Tajrin Faruqi kan? Betul. Jadi kau macam mana work dia? Ke work dia mempengaruhi kau juga? Tajrin, sebelum ni Tajrin kan dia buat lukisan yang macam hantu-hantu sikit kan. Macam halus je kan. So agak terkejut bila dah lama tengok Tajrin buat, macam ni pun boleh jadikan artwork Pandangan dia, walaupun even benda tu ready made, benda tu adalah artwork.
So itu yang agak mempengaruhi aku juga lah sebenarnya. Tak sangka apa-apa di sekeliling kita, kalau kita sebagai artis, tu yang boleh jadi artwork. Tu yang aku macam tak kisah bila aku tak pandai melukis. Sebab aku tengok Tajrin, kenapa Tajrin berfikiran macam ni, aku nak berfikiran, oh kalau aku nak jadi artis, aku nak melukis, pandai melukis. So itulah agak mempengaruhi juga Tajrin ni. Sebenarnya lepas aku habis belajar, kan orang kebanyakannya habis belajar kan akan sambung kerja. Tapi aku masa tu degil tau, masih lagi ada harapan nak buat seni. Even masa tu aku tak pernah buat seni pun. So balik kampung setahun aku menori getah. Hari-hari menori getah, turun bukit, angkat getah semua aku fikir. Aku terfikir idea-idea yang untuk buat video stop motion aku balik lah, untuk comeback balik lah. So masa tu, tapi masa tu aku dah tak boleh buat sebab satu duduk kampung, tak ada talian telefon. Dua, telefon tak ada. So memang banyak kekangan lah. Masa tu memang satu fasa yang gelap lah untuk aku kembali pada seni. Hari-hari aku duduk fikir dalam kebun getah, nak buat seni lah pasal aku menoreh tu, aku nak buat terbayang stop motion yang aku buat. Apa yang sekeliling-sekeliling, aku buat tanam pokok cili, aku nak buat dia tumbuh satu persatu. So masih ada lagi harapan untuk buat seni. Bila aku tahu yang Balai Seni Negara ada buat macam panggilan untuk buat artis keusahawanan, aku macam, inilah tiba masanya untuk aku minta. So minta aku dengan selai seminggang, tak ada duit masa tu, datang ke Kuala Lumpur. Even panggilan tu tak dapat lagi, 1 bulan aku tidur dekat dalam kereta masa tu. Kereta orang tau, pinjam. Hari-hari tidur dalam kereta 1 bulan. Semata-mata aku tunggu panggilan, bila nak email ni. Sebab aku rasa aku boleh dapat. Macam tu lah. Yakin boleh dapat. Tapi aku rasa banyak lagi orang yang terbaik. Sebab orang lain ada pengalaman, ada show, ada macam business proposal. Sebab dia lebih kepada keusahawanan tau. So ada produk. So masa tu aku cuma pamerkan kat orang video-video stop motion yang pernah aku buat yang dulu kala kan. So aku cakap, aku pergi kat masa interview tu aku cakap, saya background pelancongan lah. Tapi memang saya minat buat stop motion. Memang ini hasil video saya. Ini memang saya nak masuk benda ni sebab saya memang betul-betul minat seni. So tunggu dapat pengorbanan selama sebulan. Tak balik kampung. Kira datang daripada kampung, tidur dalam kereta, merempat apa semua. So orang kata pengorbanan tu yelah berjaya lah. Sebab memang betul-betul seni, minat seni. Akhirnya ada something lah, sesuatu untuk aku majukan seni aku tu. Tapi itulah, jalan seni ni tak mudah lah. Dia takkan sampai situ lah. Daripada video, pergi ke seni konseptual, lepas tu ke muzik. Lepas ni apa yang kau rasa kau nak buat pula? Lepas ni, dia bila aku tengok reference orang-orang lain, kalau dia buat oil painting, sampai kesudahan oil painting. Tapi itulah aku kata inspirasi kuat terhadap Tajrin Faruqi tadi. Bila dia buat macam-macam muzik, dia buat apa semua dia buat. So aku cakap benda ni tak limit lah. So bila kau cakap tadi conceptual video, muzik, so lepas ni aku akan explore lagi, akan gabung-gabung lagi benda-benda yang macam benda yang aku tak pernah buat tapi aku gabung juga buat. Aku banyak guna benda yang macam sekarang ni banyak guna ready made. Sebab ada satu artwork lagi tak pernah show. Aku memang simpan benda tu, mesin tikam. Orang tak fikir pun nak buat artwork mesin tikam sebab orang fikir mesin tikam. So tapi aku gunakan mesin tikam tu, mendapatkan dia daripada jauh, daripada KL, menolak dekat mall, memang payah dapat benda tu semua. Tapi sebab aku fikir, aku dah lama nak ada benda ni kan. Sebab dah lama nak mesin tikam. Lagi satu benda ni, bila dah berzaman, dia akan jadi benda yang sejarah tau. Sebab benda orang dah tak produce dah. So aku rasa tak terkurung lah dalam conceptual tu. Tapi conceptual tu sendiri bagi aku best. Sebab sambil baring pun boleh fikir, oh ni aku baring ni pun rekod video boleh jadi conceptual ni kan. Sambil baring, sambil garu-garu sikit. So tapi dia kena ada isi lah. Tu yang kena fikir apa relate dengan masyarakat kan. Macam kan tak tahu sangat pasal seni. Tapi ni Profesor apa, J. Saidun apa yang Penang tu, Asnol. So aku fikir dia ni fikir zaman orang tak buat lagi tau. So macam video dia buat, dia banyak pada new media. So aku fikir, style lah. Dia sebenarnya style. So aku macam
nak jadi macam dia, even benda tu tak relevan sekarang, tapi untuk masa generasi akan datang, relevan gila. Benda ni masih boleh dipakaikan tau. Macam conceptual. Tambahlah sikit dengan sains ke, dengan apa-apa berlaku yang, yelah benda-benda yang memang takkan habis lah. So aku rasa tak terikat dengan conceptual lah. Cuma untuk mempelbagaikan lagi, aku kena bermain yang benda yang aku ada, macam stop motion. Aku akan permainkan daripada segi eksperimental, stop motion juga, tapi eksperimental sebab stop motion daripada zaman filem Jurassic Park yang zaman 80-an ke 90-an dah guna dah, tapi kenapa still sekarang orang sekarang buat Lego pun still juga video stop motion, still juga benda tu relevan. So benda tu kita kena asah bermain dengan benda-benda lain lah. So dia tak terikat lah sebenarnya. Cuma macam mana kita nak main je lah. Senang tak untuk seorang artis ni kan untuk naik lah, ataupun kau rasa macam memang ada formula ke ataupun macam ni? Oh, okey. Sebab daripada segi mata kasar aku lah, satu bakat tu kadang-kadang tak penting sangat lah seni. Sebab banyak lagi orang bakat tau dalam seni ni. Formula dia adalah pandai buat networking. Itu yang aku kurang. So, kadang-kadang ada yang aku tengok artis, rupa ada, pandai buat networking, artwork biasa. Tapi macam mana boleh naik sampai orang semua agungkan, sampai rekod untuk masukkan dalam magazine, surat khabar. Sebab itulah pandai menjual diri lah. Bukan menjual diri daripada segi tak baik. Untuk kebaikan dia lah. So bagi aku macam malas nak fikir formula. Kalau aku cakap nak kena jadi handsome baru boleh. Macam artis selebriti, nak kena handsome baru boleh, kena ada banyak kontroversi baru boleh jadi hot, boleh jadi orang semua ingat. Tapi bagi aku macam aku nak ketengahkan bakat, idea, tu yang penting. Sebab benda tu yang akan ubah persepsi orang. Sebab kalau tidak sampai bila-bila orang akan cakap artis ni tak dicari makan. Sebab yelah orang depend kepada rupa, kepada populariti. Sebab memang betul penting benda tu. Tapi sebenarnya tu aku cakap nilai-nilai yang kecil untuk mengubah masyarakat. Untuk bila masyarakat tengok boleh relate kan. Setakat painting just cantik tapi tak dapat tarik orang kata nilai-nilai murni tu. Masyarakat kita masih kat situ lah sampai bila. So aku memang tahu artis ni memang susah nak buat duit. So aku memang tolak. Dah langsung tak boleh buat duit, aku buat je lah apa yang aku rasa baik untuk masyarakat. Even aku tak dapat duit pun, someday, satu hari nanti, karya-karya aku ni dapat relate, dapat ubah masyarakat sikit demi sedikit. Macam even dulu mak aku macam tak tahu artis ni apa, buat apa kan. So aku daripada kampung bawa mak aku pergi balai seni, tunjuk ni yang Alung buat, macam diorang ni lukisan letak dekat galeri kan. So macam benda-benda yang ubah masyarakat yang macam tu. Macam masa tu ada show Fuad Osman tau. So time tu aku bawa mak aku, ayah aku, semua serta family aku pergi ke show tu tau. Bawa pergi show. Kira macam Fuad Osman punya show kan bukan luar biasa, bukan yang biasa kita tengok, yang memang bila tengok luar biasa kan, sampai kena take down gambar sculpture babi semua kan. So benda-benda yang macam tu aku nak tunjuk kat mak aku. Sebenarnya benda ni lah yang real kan, benda yang real. So masa nak pergi surau, tiba-tiba Fuad Osman naik lift sekali dengan aku. So aku terus tanya, cik, tumpang tanya, cik ni artis yang exhibition ni kan? Dia cakap, ya saya. So daripada situ, keluar daripada lift terus aku bersembang depan family aku, macam mana cara nak jadi artis. Sebab aku beritahu family aku, yang ni artis yang berjaya, supaya diorang nampak. Macam tu lah aku nak ubah persepsi daripada family, aku ubah dulu family. Nanti lambat laun aku akan dapat ubah sekeliling-sekeliling. Macam masyarakat, orang terdekat, pak mertua ke, mak mertua ke. So benda-benda yang macam tu tak semestinya. Aku buat seni ni bukan seni yang lara, bukan seni yang tengok hura-hura dah habis. Benda ni kena fikir kan. Benda ni kena fikir, bukannya benda yang macam that's it, tengok suka-suka habis. Bukan ambil gantung kat rumah. Ni artis ni mahal, ni artis ni. Tak nak. Aku tak nak jadi macam tu lah. Aku rela artis yang tak makan nasi
Tapi someday orang akan ingat benda yang aku buat. Oh, benda ni sebenarnya society akan ingat ni nilai-nilai dia sebenarnya. Tapi aku tahu benda tu susah nak educate masyarakat. Lagi-lagi orang-orang yang terdekat. Orang-orang seni je yang faham benda-benda ni. Tapi kalau orang-orang lain, seni, kenapa tak kerja biasa je? Kerja biasa lah. So, kalau kerja biasa, bagi aku, okey, boleh hidup, boleh makan nasi. Tapi jiwa lapar. Apa kebaikan untuk masyarakat? Masyarakat akan still huha-huha, ngongek. Bila kita tengok, silap aku ni, aku tak buat something kat society. Sebab aku tak bagi tahu sebenarnya benda ni macam ni. Tu aku fikir, tolak tepi lah benda ni. Tak makan pun tak apa. Tapi aku sampaikan mesej kebaikan terhadap society lah. Kau ada tak pengalaman lapar masa buat work? Lapar Macam kau tak ada duit tapi mesti lah ada. Pengalaman buat work lapar tu memang akan ada lah. Buat work. Jujur kata tak pernah terjual pun. Tapi still buat lah. Tahu memang lapar ni dah biasa Azhar. Biasa yang aku cakap yang sebulan menanti di dalam kereta tu lapar weh. Lapar. Lepas tu aku tidur dekat Extreme Park tu dalam tandas tau. Sebab aku tidur dalam kereta. Kereta kecil. So macam sebulan sakit tau belakang. Kau akan rasa sakit belakang tau. So aku pilih yang tandas skatepark tau. Terus tandas skatepark mesti ada satu bilik mandi tau. Macam ada bilik mandi. So tandas tu macam panjang sikit. So aku unjur lah kaki. So bangun pagi esok, gatal badan. Gatal badan, lapar. Tapi orang kata, aku percaya seni ni itulah untuk masyarakat. Even aku lapar ke, tak lapar ke, kena buat juga orang kata. Tapi untuk hidup orang kata sekarang kena buat side income lain lah. Macam graphic designer. Kalau ada job orang kata buat je lah kan. Tapi itulah orang memandang artis ni tak makan ni. Tak makan. Tak payah makan pun tak apa. Bayar murah lah. So orang fikir lapar itu seni kan? Lapar itu seni. Tapi sampai bila? Tu yang banyak aku tengok struggle artis. End up semua dah give up seni. Dah macam tak apa lah. Tak payah buat seni, bukan boleh jual work pun. Tak payah seni, tak boleh pergi ke mana. Sebab itulah society sendiri yang aku cakap yang aku nak ubah tu. Pandang orang artis ni, even graphic designer pun nak kena bayar murah. Apa hal mahal ni dik? Kan, mahal. Lepas tu macam bila buat pun macam banyak kerenah. Padahal dah fikir kerah otak ni. So lama-lama banyak orang give up. Banyak orang dah macam tak tahan lah. Kan, end up nak buat full time jadi part time. Lepas part time tak nak. Dah buat bisnes kan. Dah bisnes dah berkembang. Seni tinggal. So itulah aku kata sebab masyarakat lah. Susah nak bentuk masyarakat sampai bila susah. Tapi orang kata dia bermain banyak pihak lah. Artis je yang banyak mengetengahkan nak ubah. Tapi society tak ubah. Ibu bapa tak ubah. Bila ibu bapa tahu anak-anak jadi artis ke apa, tak bagi. Kena profesional, yang kerja-kerja profesional. So benda-benda tu lah yang membuatkan artis tu lapar kan. So lah aku kata minat terhadap seni aku tu, even lapar ke tak lapar ke apa ke, aku memang nak buat. Aku memang nak buktikan ni yang aku nak buat sebenarnya. Kau sepatutnya pergi ke Jakarta kan? Jakarta. Sana, kan? So macam mana plan tu dengan PKP apa semua, COVID, pandemik? Yang Jakarta tu atas dana depot. Itu kira macam residency kat sana dalam masa sebulan dekat kedutaan kedutaan Ipoh di Jakarta. Under ruang rupa. So fikir-fikir kalau dulu memang berhajat nak buat situ lah. Macam lebih connection untuk orang-orang Indonesia. Boleh kenal artis-artis baru kan. So bila pergi kat sana, macam ni diorang buat work. So macam teringin lah nak buat untuk proses tu kan. Untuk diorang banyak buat new media kan. So macam menarik nak belajar. Tapi atas kekangan PKP, atas COVID ni. So agak rasa macam beruntung juga tak pergi. Sebab bahaya kan. Kalau dah pergi terkandas kat sana. Sebab rancangnya dah nak pergi dalam bulan 3, bulan 4. Tapi kalau pergi time tu, memang terkandas sampai sekarang lah. Sampai sekarang, mati berlapar terus, mati. Lapar untuk seni yang lapar yang memang yang memang terus habuk.
Dah lah orang tanya, oh Amin Morris yang meninggal kat Jakarta tu, seniman. Mungkin Siapa Siapa jadi tajuk semua mati untuk seni. Mati untuk seni, mati. So macam baru nak bernafas nak buat untuk seni. So itulah terdasarnya kalau saya nak pergi sebelum berkahwin lah. Tapi kalau saya pergi ke Jakarta tu, alamatnya kahwin entah ke mana, seni entah ke mana, apa ke mana, mungkin saya kat sana tak tahulah jadi apa lah sekarang kan. Alhamdulillah lah sebab benda COVID ni agak serius lah. Memang pada permulaan awalnya tak lockdown, negara-negara tak lockdown, tak nampak benda ni serius. Tapi saya dah macam, oh benda ni serius ni. Baik saya bagi email siap-siap cakap lepas semua selesai, COVID dah selesai, baru saya pergi kan. Oh, dah setahun tak selesai-selesai sampai lagi pandemik yang memang tu lah saya memang agak bersyukur lah tak pergi. Kalau saya pergi tak tahu apa nasib saya, keluarga, terhadap bakal isteri. Mungkin bakal isteri pun akan berkahwin dengan orang lain lah kan. Kan, bakal berkahwin dengan orang lain kan. Hello, kat mana ni? Kat Indonesia lagi? Tak apa, saya nak kahwin dengan orang lain dah. Kan, macam tu lah. Habis ke mana? Seni, mati untuk seni. Mati untuk seni. Cinta Tapi untuk seni pun hilang. cinta untuk seni pun hilang. So memang orang kata Alhamdulillah lah. Orang kata ada hikmah lah tak pergi tu sebenarnya. Sebab jadi pandemik ni, semua orang pergi kepada virtual tau. So kalau aku pergi kat sana pun untuk buat exhibition ke apa ke, masih virtual juga. So memang orang kata ada hikmah tak buat, tak pergi. Tapi sebenarnya kalau diberi peluang tak COVID ke tak pandemik, pergi je. Tapi itulah ada hikmah lah kan. Harapan saya untuk seni tak banyak dan tak besar lah. Saya cuma berharap seni ni satu hari nanti akan diterima oleh semua lapisan masyarakat, tak kisah umur 6 tahun ke, 6 tahun ke bawah ke. Sebab darah seni ni bagi saya memang ada dalam setiap jiwa orang. Kan, tak semestinya nak keluar jurusan, nak kena yalah universiti, nak kena ambil seni baru orang kata diiktiraf sebagai seni lah. Tapi bila dah buat seni tu, janganlah berhenti separuh jalan. Sebab memang susah lah. Memang seni ni susah lah. Kalau siapa cakap jual painting beratus-ratus ribu, memang benda tu langit ambil proses lama lah. Langit dan bumi lah. Orang-orang yang baru nak struggle tapi kalau berharap masuk seni sebab nak jadi kaya, nak jadi macam Andy Warhol ke apa ke yang macam tengok overseas punya style, tak dapat lah. Kita kena tengok situasi kita lah. Tapi fikir, kau buat seni tu untuk apa? Untuk kaya ke? Untuk masyarakat ke? Untuk hobi kau ke? Terpulang pada kau. Tapi end up, tengok kau akan lalu tak semua benda-benda tu. Kau akan rasa kalau kau rasakan pahit, manis seni tu tak? Berlapar untuk seni tak? Kan? Kau sanggup tak mati untuk seni tu? Even orang caci, maki kau, seni ni tak payahlah buat seni kan. Mencuba nak buat seni. Kena minat lah, minat yang mendalam, jangan berhenti, jangan give up. Supaya, yelah, setiap orang tu sebenarnya jiwa dia memang seni lah. Kan, buat apa-apa pun seni lah bagi aku. So, tu lah. Bagi aku tu lah last word bagi aku, artis baru macam aku, lagi-lagi self-taught artist. Jangan give up lah. Kan. Sedih pula ujung tu. So, terima kasih Amin Morris sebab sudi borak santai dengan aku di dekat rumah Seni Selangor Sama-sama Zaf kerana menjemput dan mempercayai untuk boleh memberi sepatah dua kata. Aku harap kau tak berlapar sebab seni lah. InsyaAllah. Tapi itulah, tak boleh janji lah. Lagi-lagi time COVID ni memang akan berlapar lah. Apa-apa jua pekerjaan pun berlapar lah. Tapi itulah, jangan give up lah. Apa jua situasi pun tak boleh give up lah.